Saudara semua, kita akan sambung dengan faktor sepunya pada hari ini ya. Jadi, jika anda lihat, kita dah lihat apa itu faktor ataupun factor in English. Jadi, contohnya kalau dinyatakan di sini faktor ataupun factor, dia suruh senaraikan semua faktor bagi 18. Kita akan buat, jadi kata senaraikan ataupun list down. Kamu perlu buat dalam T-shape ini, mula dengan 1, kemudian kamu ambil 18. Okey, cikgu hanya ambil 18, bahagi. Semua kita akan bahagi dengan berapa? Mula dengan 1, kita dapat 18. Cikgu ulang kembali ya, sebab ada pelajar yang masih kurang memahami. Okay, kemudian nombor seterusnya lepas 1 adalah 2. So jawapan dia adalah 9. Cikgu terus sambung. Kita ada 3, 18 bahagi, bukan darab ya. Ini pun ada pelajar yang common mistakes yang pelajar buat. Dia pergi darab. Okey. 6. Next kita ada 4. Cikgu nak bahagikan dengan 4. Kita dapat point. Jadi reject je nombor 4 tu, tak perlu ambil, kita padam ya. Seterusnya kita boleh ambil 5. Kita bahagikan dengan 5. 5 pun ada, bukan 4. 5 pun ada perpuluhan. Jadi cikgu nak reject 5 juga. Next kita nak ambil 6. Di sini tengok betul-betul ya. Sebab 6 ni sebenarnya dah muncul dekat sini kan. Jadi kamu janganlah tulis dekat sini. Dah tak payah dah. Dah tidak diperlukan di situ. Kita nampak 6 dekat sini dan nombor seterusnya memang pun 6 dekat sini. Kita berhenti, kita dah tak tulis, kita terus U-turn sampai ke atas. So apa nombor-nombor yang kita nampak dekat sini? 1, tuliskan semula ya. 2, 3, pisahkan dengan koma. Faham? So ini adalah jawapan-jawapan dia. So daripada jawapan bagi faktor lah F kan. So daripada sini kalau dia suruh pilih prime factors ataupun faktor perdana. Okey, faktor perdana kita pilih lah. Kamu dah tahu apa tu nombor perdana kan? Perdana paling kecil, okey, smallest prime number is 2. Jadi kamu bulatkan dulu. Seterusnya cikgu nak pangkah cross out semua kali-kali 2. 2 jangan cross out. Seterusnya, okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 seterusnya. Kan? Okey, kita cancel. Lepas tu 3 kita ambil. Kalau tengok 9 ni bulat lah kali-kali 3. 3, 6, 9. Bila ada 6 kali-kali lain, kita cancel. So jawapan bagi FP faktor perdana ataupun prime factors adalah 2 dan 3. Tapi sekarang kita tak nak tengok prime factors, kita nak tengok common factors CF, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai faktor sepunya. Ini masih arahan senaraikan. Okey, faktor sepunya. Faktor sepunya. Okey, perkataan sepunya ataupun common ini maksudnya adalah sama-sama dia ada. Orang ni ada, orang ni pun ada. Macam tu. Okey, sama-sama. Okey, apa yang special yang dua-dua orang ada? Contoh, kita tengok contoh soalan. Soalan adalah arahan yang diberikan. Kita ada 18 dekat sini dan satu lagi nombor cikgu bagi dekat belah sini. Nombor satu lagi cikgu bagi nombor 24. Okey. Arahannya cari faktor sepunya ataupun common factors. So kita akan mula dengan 1 seperti biasa. Kamu ambil 24 ni bahagi dengan 1, kamu akan dapat 24. Seterusnya 2, kamu akan dapat 12. Seterusnya 3, kamu akan dapat 8. Tekan je kalkulator tu. Cikgu macam sedang kejar train dekat sini, jadi tak dapat nak tekan dan tunjuk. Seterusnya kita ada 4 dengan 6. Okey, 5 tak boleh. Kalau kamu tekan, kamu akan dapat point, jadi kita reject 5. Seterusnya kita ada 6, di mana 6 dah muncul dekat atas, jadi kita tak payah tulis 6. So semua nombor ni kita nak U-turn je. Faham Okey, mari kita tuliskan semua jawapan-jawapan tu dekat bawah ni lah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 6. Seterusnya 8, 12 dan 24. Okey, ini faktor-faktor bagi 24. Yang atas tadi faktor-faktor bagi apa tadi? Bagi nombor 18 kan? Okey. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak cari nombor sepunya. Apa tu sepunya? Sepunya adalah yang sama. So, kita tengoklah atas dengan bawah. Apa yang sama kita bulat. Kalau ada 3 nombor, kalau 2 je dia sama, contoh kan,
Kalau kita ada 3 nombor, cikgu tak bagi 18 dengan 24, cikgu tambah lagi satu nombor 32. Kamu kena carilah untuk 32 kan. Contoh kalau untuk 32, lepas kamu cari, kamu akan dapat 1, 2, 3 tak ada, 4, 5 tak ada, 6 tak ada, 7 tak ada, 8, 9, 10, 11, 12. Lepas tu kita ada apa? 32 kan tadi cikgu bagi tahu. So 32 bahagi 2, kita akan dapat 16. Betul tak? Last sekali kita akan dapat 32. So kalau 3 nombor cikgu bagi, 3 nombor kita sama-sama kan. Ni sama-sama. Lepas tu ni 2 sama cikgu saya nak ambil. Tak boleh. Sebab cikgu bagi 3 nombor. Dalam 3 tu kena muncul. Faham tak? Itu maksudnya. Kalau sepunya ataupun common, berapa yang kita buat, banyak tu semua dalam 3 baris mesti kena muncul. Faham tak? Okey. Okey, kita sambung ya. Jadi di mana kita tadi? Okey, 1 dah kita dah ambil. Seterusnya kita ada 2, kita ada 3, kita ada 6. Banyak yang sama. Lepas tu dah tak ada dah. Okey. So last sekali, faktor sepunya ataupun common factor, kamu kena tulis balik semua jawapan yang kamu bulat tu. Jangan bulat-bulat je suruh cikgu pilih sendiri, tak boleh. Okey, kamu kena senaraikan semula. So ini adalah faktor sepunya ataupun apa orang kata common factor in English. Okey, faham Okey, so kalau dekat sini, cikgu simpan dulu soalan tu, nanti cikgu nak sambung balik dengan beberapa benda tambahan dekat situ. Tapi sebelum tu, mari kita tengok contoh 6. Kalau dengan contoh 6, dia kata tentukan, determine whether. Okey, tentukan 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Sangat senang. Bila ada perkataan tentukan ataupun determine, selalunya apa yang kita akan buatlah, kita akan bahagilah selalunya, bukan mesti kena bahagi. Okey, jadi kita ambil 24, kita bahagi je dengan 6. 24 bahagi dengan 6, kita dapat 4. Okey, lepas tu nombor cantik kan, nombor bulat yang cantik. Jadi kita simpan dulu, nampak macam jawapan dia boleh terima. Ini 36 bahagi 6, kita dapat 6. Faham kelas? So, ini pun jawapan bulat yang cantik. Ini pun jawapan bulat yang cantik, nombor bulat yang cantik. Maka 6 adalah faktor sepunya bagi kedua-dua 24 dan 36. Okey. Seterusnya kalau 4 samalah 30, kamu bahagi dengan 4. Okey. Sentiasa ambil nombor besar, kita bahagi nombor 4. Tengok tu ada point ya. Jadi awal-awal dah pangkah. Satu pangkah, yang lain tak payah checking pun. Terus kamu pangkah je. Okey. Kemudian kita ada 8. Okey, tentukan 8 adalah faktor sepunya bagi ini dan ini. Kamu bahagilah. Bila bahagi ke semuanya, okey, mari kita tengok jawapan terus. Semua ada jawapan yang cantik dekat sini. Maka jawapan 8 itu adalah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Kamu jawab dekat situ ya ataupun yes pun dah boleh terima. Cikgu dah boleh bagi markah. Tapi kena tunjuk jalan kerja lah. Yang macam bahagi-bahagi ni kan. Kena tunjuk sikit. Okey, faham? Ini pula adalah dia suruh senaraikan, list all the common factors ataupun faktor sepunya. So kamu kena buatlah satu-satu untuk 20, untuk 44, untuk 56. Lepas tu kamu pilih apa yang sama. Okey, cikgu dah bagi contoh tadi, sama saja. Alright. Kita boleh cuba 2.1C. Alright. Okey, kita terus ke FSTB. Mari kita tengok So kita masih sambung dengan soalan yang sama. Okey. Faktor ni kalau kamu tengok, dia akan turun ke faktor sepunya ataupun common factors. Okey. Seterusnya dia akan turun ke faktor sepunya terbesar ataupun FSTB. Okey, in English kita panggil sebagai HCF ataupun highest common factor. Senang je. Kalau dia bagi soalan yang sama 24 dan 18 dan dia suruh cari highest common factor ataupun faktor sepunya terbesar lah, FSTB. Apa yang kamu kena buat, jawapan sama je, jalan kerja sama je. Ini kena buat dulu, ini kena buat, ini kena buat, lepas tu kena pilih, kena salin balik. Tapi tambahannya last sekali FSTB or HCF, apa yang kamu kena buat lah, nama pun terbesar, highest kan. Jadi kamu hanya pilih di antara jawapan yang kamu dah buat, paling besar dekat sini. Okay, the highest number is 6 kan. So itu adalah jawapan terakhir untuk FSTB. Cara untuk buat FSTB ni dia ada 3 cara. Okay, dia ada 3 cara. Satu cara inilah penyenaraian.
Okey, satu-satu kamu buat, kamu senaraikan. Lepas tu kamu kena pilih yang paling besar di antara faktor sepunya tu. Okey, satu lagi method ataupun kaedah. Ini kita panggil kaedah pembahagian berulang ataupun algoritma. Kedua-dua nombor tadi, apa yang cikgu buat masukkan dalam kotak bahagi ni lah. Okey, kita nak bahagi secara berulang. Bila kita buat pembahagian berulang ataupun repeated division dalam bahasa Inggeris, kita panggil algoritma lah, senang. Kaedah algoritma ni, kita mesti sentiasa mula dengan satu nombor perdana, prime number. Okey, kalau dekat sini kamu tekan tengoklah kalkulator. Prime yang paling kecil adalah 2 kan. Tengok boleh bahagi cantik tak? 24 boleh bahagi dengan 2 tak? Cantik tu ada 2. Cikgu saya tak suka 2 lah, saya nak 3, boleh tak? Cubalah tengok, bahagi dengan 3. Kalau elok jawapan dia, okey, kalau jawapan dia elok tanpa sebarang point, kamu boleh ambil, tak ada masalah. Tengok, 3 pun boleh, 2 pun boleh, tiada masalah. Jadi cikgu nak guna 2 dekat sini. So bila kamu bahagi, kamu dapat 9 dengan 12 tadi kan. Okey, ini pula 9 dengan 12 muncul dalam sifir 3. Okey, cikgu nak guna bahagi dengan 3 dapat 3, bahagi dengan 3 dapat 4. Okey, so cikgu nak bahagi dengan 3 dapat 3 dengan 4. Seterusnya nombor ini pula dah tak boleh terus dah. Okey, dia dah tak muncul dalam sebarang sifir yang sama. Jadi kamu berhenti sahaja dia dulu dekat situ. Nombor dekat tepi, nombor dekat sisi ni kamu kena darab. Berapa nombor muncul, semua tu kamu darab. Kalau 3 nombor kamu darab. Okey, kalau 4 nombor muncul, 4 lah kamu darab. So 2 kali 3 adalah 6. Selesai. Faham yang kelas? So 6 tu sama kan? Kalau kamu checking balik, tengok tadi dapat 6 kan? Ini pun 6. Sama je, cuma kaedah, method is different. Kaedah je berbeza. Kadang-kadang dalam exam dia boleh tanya secara spesifik. Sila tunjukkan jalan kerja dalam bentuk pembahagian berulang ataupun algoritma. Sila tunjukkan jalan kerja dalam penyenaraian, bentuk penyenaraian. Inilah. Okey. Dan kita ada cara ketiga, iaitu cara ketiga kita panggil sebagai prime factorization. Okey, ataupun pemfaktoran perdana. Pemfaktoran perdana lah. Macam mana nak buat? Mari kita tengok. Sama je macam tadi, cuma kita nak pecah nombor ni. Kita buat dekat tepi 18 kita buat cara pokok. Kita bahagi. Okey, kita bahagi. Sentiasa perlu bahagi dengan nombor bahagilah. Sebenarnya boleh bahagi dengan apa pun, tapi at the end kita kena berhenti dekat nombor perdana ataupun prime number. Kalau 18 ni, kalau kamu tengok dalam T tu, 1 18, 1 mesti tak boleh pakai. Jadi jangan ambil 1. Seterusnya kita ada pilihan 2 dengan 9 ataupun 3 dengan 6. Betul tak? So, mana-mana pilihan yang kamu nak, kamu boleh guna di sini. Katakan cikgu nak guna 2 dengan 9. Okey, jadi cikgu buatlah dekat situ 2 dengan 9. Dan 2 ni dah mati. Okey, game over untuk 2. Tak perlu nak lukis lagi anak panah kat bawah. Okey, cikgu teruskan dengan 9 pula. Kalau 9, apa kali-kali yang ada untuk 9? Ini tak payah tengok dah, 1. Seterusnya 3 dengan 3. 1 jangan tengok sebab 1 adalah bukan nombor perdana. Ini dah mati, ini pun dah mati. So, apa jawapan untuk 18? 2 darab 3 darab 3. So, cikgu buat dekat situ 2 darab 3 darab 3. Faham Seterusnya kita ada nombor 24. Kita buat cara yang sama. Cara yang sama, 24 cikgu nak pecahkan. 24 kalau cikgu pecah 1 24, seterusnya 2 12 kan? Macam ni pun boleh. Okey, terus dengan 2 12. Ini dah mati. Okey. Seterusnya cikgu ada 12. Cikgu nak 1 12 tak boleh pakai. Okey, seterusnya adalah 2 6. Kita ambil 2 6. Okey, ini dah mati, game over. Kita ada 6. Okey, kita ada 6. Okey, 1 dengan 6 tak boleh pakai. Next number boleh. 2 dengan 3. Kita ada potong 2 dengan 3. 2 dah game over. Dah number prime dah dan nombor perdana kita stop. So jawapan dia kita ada berapa 2? 1 2 3 2. Okey, mari kita isikan Kita ada 3 2. Cikgu tulis kat sini lah 2 2 2 dengan 1 3. Betul tak?
dengan 1, 3. Okey, cikgu tulis dulu kat bawah. Sekarang nak tunjuk cara pengisian. Kita ambil 2 pertama. Okey, kita kena isi dekat tempat yang dekat atas tu berisi 2 juga. Dia kena sama rumah. Faham macam tu? Okey, next kita bolehlah darab dengan kita ada 2 lagi. Tapi dekat sini dah tak ada 2 sudah. Jadi biarkan kosong rumah tu. Dah tak ada, kamu biarkan kosong. Kita buka rumah baharu. Rumah baharu yang ini adalah di bawah, betul tak? 2 ni, 2 tadi dah tulis. 2 ni dekat bawah. Lepas tu kita ada 2 lagi. Cikgu nak lukis lagi 1 rumah. Kita ada 2 lagi kan? Okey, next kita ada 3. Tapi 3 tu kalau kamu tengok kita ada 2 rumah dekat sini yang masih kosong. So selip masuk saja dekat mana-mana rumah dekat situ. So katakan cikgu nak masukkan dekat sini lah. Yang ini kosong, kosong, kosong. Biar. Yang kosong kita tak nak pakai. Yang berisi sahaja kita tengok. Ini 2, ini 3 kan? Siapa berisi itu je kita ambil. 2 dengan 3 ni kita nak darab, dapat balik jawapan 6. Sama macam kaedah yang awal-awal tadi. Ada 2 kaedah kita buat kan? Tengok. So ini hanya kaedah different methods. Okey, ada 3 cara untuk buat. So kamu pun boleh cubalah. Okey. Alright. So kita ada tentukan, soalan tentukan faktor sepunya terbesar. Okey, bila dia kata tentukan ataupun determine, kita hanya bahagi je lah. Okey, macam mana? Oh, bukan. Nasib baik kita ada soalan ni kan. Cikgu kata selalunya tentukan kan, kita bahagi je ataupun determine tu bahagi je. Tapi dalam soalan ni kita nak bahagi apa? Dia kata tentukan FSTB ataupun HCF, determine HCF. Kamu kena buatlah tunjuk jalan kerja. Tak ada bahagi-bahagi, kan? So sebab tu tadi cikgu tekankan dekat kamu, bukan sentiasa wajib bila ada perkataan tentukan ataupun determine kamu kena bahagi, tidak. Okey, dalam situasi ni kamu perlu apa? Tunjuk jalan kerja dia dan tengok apa jawapan dia, macam tu. Okey, cikgu dah tunjuk jawapan cara buat 2.1D. Kamu boleh cuba. Dan last kali cikgu akan cuba selesaikan ini. Pasukan pengangkap di sebuah sekolah mengadakan satu aktiviti kerja amal sebanyak 252 helai baju. Cikgu tulis kat sini 252 baju. Cikgu tulis huruf B untuk baju. Seterusnya kita ada 180 helai seluar. 180, cikgu tulis kat atas seluar. Dan kita ada 108 pasang stokin. 108 pasang stokin. Cikgu letak T lah. Okey, didermakan kepada rumah anak yatim. Semua barang dibahagi sama rata. Bila dia kata bahagi sama rata tu, kamu kena buat pemfaktoran lah. Okey, kena buat pemfaktoran. Berapa bilangan bungkusan paling banyak? Lagi satu keyword dekat sini. Satu adalah divide equally. Dalam bahasa Inggeris ya, dibagikan sama rata. Satu lagi adalah paling banyak. Okay, maximum ataupun the most number of packaging yang dia boleh sediakan. Kamu highlight dia punya keyword macam tu. Bila ada keyword macam ni, kamu tahu kamu kena buat apa. Kamu kena buat FSTB lah ataupun HCF, sebab paling banyak kan. Okey, ini senang je. Kita mula dengan 2 maybe. 252 bahagi 2. Kita tekan kalkulator ya. 252 bahagi 2. Kita dapat 126. Okey, next kita dapat 90 dan 54. Okey. Yang ini pula masih boleh bahagi dengan 2, tapi dengan 3 pun rasanya boleh. Jadi kita cuba dengan 3. Kalau kita buat nombor yang besar-besar, cepatlah mati kan, cepatlah habis. Okey, daripada kita buat yang apa? Nombor-nombor yang kecil, susah sikit nak habis. Tapi wajib guna nombor perdana ya. Okey, ataupun prime number. Ini kita dapat 21, ini 15, ini 9. Kita masih boleh guna 3, 7, 5 dengan 3. Dah tak boleh buat dah. Kita berhenti dekat situ. Okey, dekat sini apa jawapan kita dapat? 2, 3, 2, 3. So kita just darab 2, 3, 2, 3. Bila kita darab, kita dapat apa? Kita tengok 2, 3,
2, 3, 36. Jawapan dia adalah 36. Jadi bilangan bungkusan yang paling banyak disediakan adalah 36. Kalau kamu tengok, okey, macam mana nak tafsirkan? Macam mana buat pentafsiran untuk 75 dengan 3 ni sebenarnya adalah dalam 36 bungkusan tadi yang kita sediakan, 36 bungkusan, setiap bungkusan baju tu dia ada 7 helai, seluar dia ada 5 helai dan stokin dia ada 3 pasang. Okey, itu maksudnya yang 753 ni. Faham Jadi itu sahaja kelas. Kamu boleh cuba 2.1E. Cikgu harap kamu akan ulang kaji sampai sini untuk ujian kamu, ujian 1. Okey, cikgu dah terangkan secara yang terbaik. Kalau masih tak faham, boleh jumpa cikgu ataupun just komen di sini ataupun tanya rakan-rakan atau orang yang lebih arif. Itu sahaja. Jumpa lagi di video seterusnya.